Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita pergi ke surat 386 pada perenggan Islam memandang berat gejala murtad. Islam memandang berat gejala murtad kerana perubahan mereka daripada asalnya menjadi mata telinga kepada Islam, lalu dengan tiba-tiba menjadi mata telinga kepada pihak musuh pula. Firman Allah, wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Sesiapa murtad di antara kamu daripada agamanya lalu dia mati dalam kekufuran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Patut kita sebutkan di sini sebab-sebab yang menjadi murtad itu pengakuan dirinya murtad, ataupun perbuatan, ataupun niat hatinya untuk murtad, maka dia dah murtad dah. Macam tu. Ada orang yang tukar namanya kepada nama orang kafir. Nama orang kafir, dia maknanya dia sudah reda dengan orang kafir itu. Islam tidak reda pada seseorang yang meredai kafir, kufar. Jadi itu hatinya tentunya reda, hatinya dah reda dengan kekufuran, maka itu juga murtad. Jadi 3 pintu untuk jadi murtad. Pertama sekali pintu perbuatan. Yang kedua ucapan. Yang ketiga niat hati. Sudah cukup. Tetapi yang lebih berat lagi ialah yang boleh dikenakan tindakan di dunia ini lagi, iaitu bunuhnya. Yang kedua ta'zir. Yang ketiga bawa dia pergi ke tempat-tempat sembahyang, masjid dah. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada zamannya dia berkas orang itu letak dalam masjid. Setiap kali azan dia dapat menikmati suara azan. Jadi dia faham apa yang dibaca oleh imam. Dia faham juga nasihat-nasihat yang berada di masjid. Jadi dengan itu tidak mengambil masa yang lebih lama berada dalam masjid dalam keadaan kafir, malah dia memeluk Islam. Bagus juga macam tu. Kita boleh buat juga macam ni, macam tu pun. Sebab itu pun cara yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini katanya faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu orang yang murtad, habitat a'maluhum, habitat terhapuslah amalan mereka selama ini di dunia dan di akhirat. Kita lihat perkataan habitat menurut Sayyid Qutb berasal daripada ungkapan habitatin naqatu, iaitu unta itu makan rumput beracun yang menyebabkan perutnya kembung hingga membawa maut. Al-Quran menggunakan kata-kata ini untuk menggambarkan kesia-siaan amalan, dan dengan ini serasilah
pengertian fizikal dengan pengertian murtad. Ya, Al-Quran menggunakan perkataan habitat a'maluhum wa man yartadid habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Habitat berasal daripada perkataan Arab habitatin naqah. Habitatin naqah artinya kembung perut. Untuk itu disebabkan dia makan rumput beracun. Manusia pun bila dia menjadi murtad, macam orang mabuk lah, macam unta mabuk kerana termakan racun. Racun sebenarnya kepahaman orang akidah orang-orang bukan Islam. Akidah mereka itu yang Islam menamakannya sebagai murtad. Dalam perkataan bahasa asalnya murtad ini orang yang terbalik agama. Jadi bila terbalik agama, maka maknanya dia rosak dalamannya. Rosak dalam. Sama ada yang rosak itu mabuk kerana termakan racun, ataupun kalau termakan racun pun racun akidah namanya. Racun akidah. Di pejabat pendaftaran, dia ada orang yang minta izin daripada pejabat pendaftaran untuk tukar nama. Untuk tukar nama, dia kata tukar agama, tapi nama-nama orang bukan Islam itu sesuailah dengan nama mereka, dengan agama mereka. Sama juga kalau orang Islam dia letak nama anak dia dengan nama-nama Islam, maka sesuai dengan Islam sebagai agama baginya. Tidak sesuai jika nama anak cucu ini diberi nama yang tak serasi dengan Islam. Islam tak ada nama macam tu. Sahabat-sahabat tak ada, ulama-ulama kita pun tak ada, orang Islam berbekala dulu-dulu pun tak ada. Jadi oleh yang demikian, perlulah nama ini diserasikan dengan nama Islam. Nama, misalnya nama, jangan cari nama dalam Google. Cari nama dalam Google, kita jumpa nama-nama yang bukan Islam. Nama-nama yang bukan Islam ini cukup bahaya sebenarnya, kerana dia ada nama-nama yang memuja agama mereka, dan ini menjadikan seseorang itu seorang itu merasakan bagusnya mana-mana yang bukan Islam, terutama sekali yang membabitkan akidah. Banyak perkara yang seumpama itu. Ini boleh tanyalah, nama-nama ni pun sebenarnya kalau Saint John umpamanya, dan tentunya nama ni nama orang bukan Islam asalnya, pergi nama gereja dan lain-lain lagi kan. Bagi Islam tidak meredai. Sebaliknya agama yang seumpama itu adalah agama yang diredai oleh agama-agama lain, agama mereka lah, Kristian dan sebagainya. Kemusnahan itu selaras, iaitu gambaran amalan batil yang melambung, yang menggelembung dan akhirnya membawa maut. Kemusnahan itu selaras dengan gambaran unta yang kembung, perut yang kembung, dan akhirnya mati dengan penyakit kembung itu. Jadi nama kembung perut itu pun sebenarnya nama yang sangat aib. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Perkataan habitat itu kurang sesuai dengan Islam lah. Tidak sesuai dengan Islam juga kita ambil perkataan Arab, walaupun ayat Quran, tetapi ayat Quran itu tidak membawa arti yang baik. Misalnya kita kata syarrul bariyah. Bariyah ni maknanya makhluk. Syarru jahat makhluk. Kan dalam Al-Quran tu, ialah dalam Quran, tapi dalam Quran
satu lagi khairul bariyah. Kita ambil pulanya syarrul bariyah, kita rasa sedap sikit lah, dia syin besar. Itu syarrul bariyah. Takkan anak kita, cucu kita tu jahat makhluk, jahat makhluk. Dengar sedap lah, tapi bahasa itu sebenarnya tidak sesuai. Ayat ini mengingatkan umat Islam supaya berpegang teguh dengan agama Islam, walaupun digoda dan diancam oleh orang kafir dengan berbagai-bagai godaan dan ancaman. Mereka tidak harus murtad setelah mencapai kemanisan iman dan Islam. Sesiapa murtad dan mati dalam keadaan murtad, maka seluruh amalan kebajikan yang lalu akan gugur dan sia-sia. Kalau dia ada amal kebajikan sebelum dia jadi murtad dulu, semayangnya ada, puasanya ada, dan amalan-amalan yang baik ada padanya, dulu adalah pahala, tapi pahala itu dia hapus, tak ada lagi dah selepas daripada dia murtad. Kalau dia masuk balik ke dalam Islam, macam mana pahala dulu kekakah ataupun sudah hapus juga. Ulama tidak kata ada hapus bab murtad, dia tak akan pulang lagi. Ada pulanya yang lain lagi menyatakan dia balik pada Islam dan balik dengan ikhlas, dia mempertahankan Islam, cintakan Islam, dia kembali ibadat dalam Islam, maka dia boleh pulang balik segala amalan syirik sebelum ini. Sesiapa murtad dan mati dalam keadaan murtad, maka seluruh amalan kebajikan yang lalu akan gugur dan sia-sia. Segala faedah amalannya akan hilang semuanya, sama ada faedah di dunia atau di akhirat. Kalau faedah di dunia pun hilang, demikian juga pahala di akhirat lebih-lebih lagi. Di dunia akan dikenakan tindakan disiplin yang paling berat, iaitu dibunuh dan diharamkan daripada mendapat pertolongan dan hak setia kawan daripada orang Islam, dan seterusnya akan terpisah dari istrinya. Ini pun satu juga, saya akan terpisah daripada istrinya dan terhalang daripada menerima pusaka. Sedangkan di akhirat pula dia kekal di dalam neraka. Yang manusia tak boleh terimanya terpisah daripada isteri. Terpisah ni disebabkan berbeza agama. Satu agama kufur, satu laginya agama Islam. Dia tak boleh duduk di rumah dalam satu rumah, dalam satu bilik, dalam satu periuk di dapur, makan bersama. Itu tidak boleh, disebabkan isteri berbeza dengan agamanya, dia dengan isterinya yang beragama Islam, maka dengan sendirinya terpasah nikah seorang itu. Ini ramai orang yang walaupun dia telah melakukan perkara yang murtad tetap murtad. Soal tindakan tidak diambil ke atasnya, itu soal lain. Soal kepincangan dalam agama, dalam melaksanakan undang-undang Islam. Undang-undang Islam menyatakan kalau itu sudah jadi terpisah, jadi sebab terpisah itu kalau ada apa anak pun dalam tempoh murtad, maka anak itu pun tidak ikut Islam. Jadi kan satu kesulitan sebenarnya bagi anak pun sulit. Macam mana dia nak bankan kepadanya kalau dia tu seorang bapa? Bagaimana? Tak boleh dia bankan kepadanya. Merana anak itu nanti. Merana. Sebab itulah kita sebutnya di sini kepincangan undang-undang Islam dalam sebuah negara Islam. Kepincangan. Sepatutnya perkara yang menyebabkan keturunan perlu diselamatkan kerana
sulit untuk menghadapi masa depan seorang anak yang tak boleh dibebaskan kepada bapaknya. Katanya di sini, berdasarkan keterangan ayat ini, para ulama sekata tentang gugurnya amalan-amalan saleh dan selepas amalan-amalan saleh yang lepas. Dulu dia ada semayang, ada ibadat, sudah tidak kekal lagi bersamanya bagi orang yang murtad. Tetapi pendapat mereka berbeza tentang masa gugurnya amalan-amalan itu. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih berhujah dengan zahir ayat tersebut, iaitu seseorang yang murtad akan gugur amalan-amalannya jika ia mati di dalam keadaan murtad. Kalau tak mati dalam murtad, boleh jadi amalan ibadat sebelum itu masih kekal bersamanya, pahala masih kekal bersama dengannya. Ini pandangan Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Imam Syafi'i berhujah dengan zahir ayat tersebut, iaitu seseorang yang murtad akan gugur amalannya jika dia mati dalam keadaan murtad. Sedangkan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa amalannya akan terus gugur. Amalan itu maknanya pahala amalannya akan gugur sebaik sahaja dia murtad, walaupun selepas itu dia kembali memeluk Islam. Jadi ini pun terlibat dengan keturunan, sama ada bapaknya itu sah, dianggap sebagai bapak dan boleh dibinkan kepadanya. Tengok pendapat mazhab dia bagaimana. Kalau mazhab Syafi'i kata tadilah seperti yang kita sebutkan tadi, gugur amalannya jika dia mati dalam keadaan murtad. Kesan perbezaan pendapat ini dapat dilihat dengan jelas dalam masalah seseorang Islam yang telah menunaikan fardu haji, kemudian dia murtad dan kemudian dia kembali pula kepada Islam. Imam Syafi'i berpendapat orang ini tidak diwajibkan mengulangi fardu haji lagi, kerana amal hajinya yang lepas masih tidak gugur sebab dia telah mati dalam keadaan murtad. Tetapi menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, dia diwajibkan mengulangi fardu haji kerana amalan hajinya yang lepas telah gugur dengan sebab dia murtad. Kedua-dua ini berpegang dengan hadis, berpegang dengan firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau mempersekutukan Allah dengan nescaya hapuslah amalanmu. La in asyrakta la yahbatanna amaluka, akan hapus adalah kamu murtad ini sama dengan syirik lah. Kalau tidak, dia tak jadi syirik, tak jadi murtad, begitu. Ayat ini menunjukkan kepada Nabi SAW dimaksudkan kepada umatnya, kerana mustahil baginda Rasulullah akan melakukannya. Nabi macam mana? Ini lain asyrakta, jika engkau mempersekutukan Allah. Nabi boleh mempersekutukan Allah ke? Tidak. Nabi tidak akan mempersekutukan Allah. Jadi kalau ayat menyebutkan lain asyrakta, orang lain daripada Nabi lah umatnya, begitu. Kemudian menerusi ayat ini Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya lah. Allah Subhanahu wa taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minasy syirki wan nifaq wal bala'i wal
والردة والفسوق والعصيان. وصلى اللهم على النبي الأمي وعلى آله